Eh, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan mutaqabbala waradallahu ma'anna walidina wa masyaikhina wa muallimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita dah habis melepasi berkenaan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT. Dan insya-Allah pada muka surat yang akan datang, bab-bab yang akan datang, musannif akan mengkhususkan berkenaan dengan adillah ataupun dalil akli berkenaan dengan sifat-sifat Allah SWT yang akan diterangkan secara terperinci. Yang mana yang kita ketahui bahawasanya sifat-sifat Allah SWT itu ada yang boleh dibuktikan dengan dalil nakli, dan ada yang boleh dibuktikan dengan dalil akli, dan ada yang boleh dibuktikan dengan kedua-dua dalil. Jadi sifat Allah SWT itu kalau bi'atibari dalil ataupun bi'atibari adillah, berdasarkan kepada bukti ataupun dalil, maka dia terbahagi kepada tiga, iaitu sifat yang dibuktikan dari dalil Al-Quran dan juga sunnah atau wahyu, kemudian dalil yang dibuktikan dengan dalil akli, dan juga yang dibuktikan dengan kedua-dua dalil tersebut. Jadi sebab itu pembahasan sifat berdasarkan kepada pembahagian berdasarkan kepada adillah ataupun bukti. Manakala pembahagian sifat bi'atibari al-asya', berdasarkan kepada al-asya', maka sifat itu terbahagi kepada empat, iaitu sifat berdasarkan kepada al-mawjudat, al-ma'dumat, al-amru i'tibari dan juga al-hal, yang mana terjadi perbahasan ataupun pecahan sifat tersebut kepada sifat nafsiyah, sifat ma'ani dan juga maknawiyah. Satu lagi sifat apa? Sifat Allah SWT. Sifat nafsiyah, sifat wujudiyah, kemudian sifat ma'ani dan juga sifat maknawiyah. Mana sifat nafsiyah itu terdiri daripada wujud sampailah ke wahdaniat, mana sifat ma'ani qudrah hinggalah kalam, sifat ma'aniyah daripada qadiran hinggalah mutakalliman. Okey. Itu secara ringkas berkenaan dengan apa yang kita telah pelajari, dan insya-Allah malam ini kita akan sambung pelajaran kita berkenaan dengan sifat Allah SWT ini pada muka surat 79. Okey. Muka surat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'a bihi wa ulumi fid darain amin. Itu bas. Ba'du ma yastahilu 'ala Allah 'azza wa jalla. Wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala 20 sifatan wa hiya adad 20 ula wa hiya. Sebahagian daripada perkara yang mustahil pada hak Allah SWT terdapat 20 sifat. Wahya, iaitu lawan adadul 20, lawan kepada 20 sifat yang kita pelajari di awal, iaitu ba'du ma yastahilu, syarah kepada matan tersebut. Wa qulna ba'du ma yastahilu, apa yang dimaksudkan dengan sebahagian daripada perkara yang mustahil? Lianna al-mustahilati 'ala Allah la nihayata lah tafsilan, kerana perkara yang mustahil bagi Allah SWT ini tidak ada penghujung baginya secara tafsil. Jadi begitu juga perkara yang wajibat bagi Allah juga tidak ada pengakhiran ataupun tidak ada penghujung, tak terkira banyaknya. Jadi mustahilat ke atas Allah juga SWT tidak terkira, sebab dia adalah lawan bagi wajibat. Jadi fanafiyu kullu kamalin lahu ta'ala naqsin. Jadi setiap perkara yang menafikan kesempurnaan Allah SWT adalah merupakan satu kekurangan, an-naqsun. Yajibu tanzihullah anhu, yang mana wajib kita menyucikan Allah atau membersihkan Allah SWT daripada perkara tersebut.
wa kullu ma qaddarahu aqlu min naqsin, dan setiap perkara yang boleh difikirkan oleh akal daripada sebarang bentuk kekurangan yastahilu 'ala Allah, maka itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah SWT. Jadi sifat mustahil ni mudah sikit. Fayajibu alaina nafyuhu 'al umum, maka wajib ke atas kita menafikan secara umum. Okey, dalil ijmali ataupun orang kata apa, secara ijmal, secara ringkasnya, iaitu kita menafikan segala bentuk kekurangan pada hak Allah SWT itu secara ijmal. Manakala cara tafsir secara terperinci, secara detail, maka kita akan perhalusi satu persatu pada sifat lawan kepada sifat wajib tadi. Wa inna ma yajibu alaina ma'rifata 20 mustahilan fi adad 20 al-wajibah. Kemudian diwajibkan ke atas kita untuk mengetahui 20 sifat yang mustahil ini yang merupakan lawan bagi sifat wajibah. Wa yajibu aidan an na'rifa 20 wajibah fa kullu ma yunafiha fa huwa mustahil 'ala Allah Ta'ala. Dan begitu juga kita diwajibkan untuk mengetahui 20, dan juga setiap yang menafikan 20 tersebut, maka itu adalah perkara yang mustahil ataupun daripada perkara-perkara yang mustahil ke atas Allah SWT. Okey, muka surat 80. Okey, jadi kita boleh laju sikit mudah-mudah. Okey, lawan kepada wujud iaitu al-adam. Al-adam huwa diddul wujud. Adam ini adalah lawan bagi al-wujud. Kemudian kita tengok hamish di situ daripada Dr. Umar Abdullah Kamil pada footnote yang pertama, ad-diddu fil lughah amrul munafi li ghairihi, iaitu perkara yang menafikan selainnya, sawa'un kana wujudian atau adamian, sama ada perkara tersebut adalah wujud ataupun tidak wujud. Wa fil istilahi amrul wujudi alladhi yuqabilu amran wujudian akhar. Dari segi istilah iaitu perkara yang wujud yang berlawanan dengan suatu perkara yang wujud juga. Wala yumkinu ijtima'uhu ma'a wa qad yartafi ma'ahu wa qad yartafi'u huwa muqabalahu wa zalika al-bayadi was-sawad wa inna kulla minhuma amrul wujudi yuqabilul akhar. Jadi di mana dia tidak boleh berhimpun bersamanya dan terangkat, dan kadang-kadang terangkat kedua-duanya, wa zalika seperti mana hitam dan juga putih. Okey, yang keduanya itu adalah amrul wujudi yang bertentangan antara satu sama lain. Wala yumkinu ijtima'una fil mahallil wahid, yang mana tidak boleh berhimpun kedua-duanya itu pada satu tempat, dan seperti hidup dan mati. Wa qad yartafi'ani 'ala al-mahallil wahid bi anna yakunu la bayat, dan kadang-kadang boleh terangkat kedua-duanya daripada satu tempat, iaitu bi an yakuna la bayat, iaitu tidak hitam dan juga tidak putih, bal ahmar, tetapi merah. Wal muradu bidid huna huwa didul makna lughawi. Jadi did di sini yang dimaksudkan ad-did itu adalah daripada sudut lughah. Okey. Wa ibaratun an la syai'in. Jadi al-adam itu maksud dia apa? Maksud dia adalah ia mengenai sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada, la syai'. Fal wujudillahi wajibun, dan wajib pada Allah ini adalah wajib. Jadi kalau kita tengok sifat mustahil ini, dia adalah merupakan implikasi daripada qanun az-zatiyah, iaitu an-naqidani la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Fal wujud lillahi wajib. Jadi dia adalah implikasi daripada sebut. Sebab itu bila orang yang mempunyai akal yang sejahtera, dan bila mana dia mengisbatkan kepada Allah SWT wujud, maka pada masa yang sama dia juga menafikan kepada Allah SWT tiada ataupun al-adam. Okey. Ataupun ghairul wujud. Jadi itu adalah perkara yang asas. Tapi dalam sistem ilmu akidah, kita sistematikkan benda tersebut. Jadi sebenarnya kefahaman al-adam itu telah berada pada sifat wajib tadi. Dia hanya perincian sahaja. Maksudnya kalau kita kata kalau ada satu nas yang kita faham daripada sudut mafhum, maka kita juga boleh faham daripada sudut mantuk, dan juga kita boleh faham daripada mafhum mukhalafah. Dan benda yang nak dicapai ataupun benda yang difahami daripada sebalik ayat tersebut. Jadi begitu juga berkenaan dengan sifat Allah SWT. Jadi bila Allah Ta'ala cerita tentang dia alim, dia basir, maka dia menafikan bahawasanya Allah itu jahil dan juga buta. Okey.
Ini senang ya tuan-tuan. Okey, wal adam mustahil ala Allah. Jadi sifat adam ini wujud lillahi ta'ala wajib, maka adam mustahil alaihi ta'ala, dan juga sifat adam itu, sifat tiada itu adalah mustahil bagi Allah. Okay, muka surat 81. Wal hudusu, al hudusu wadidul qidam, iaitu hudus ini lawan bagi sifat qidam. Fal qidamul wajibu lillah wal hudus mustahil alaihi ta'ala. Wal muradu bil hudus wal wujudu ba'dal adam, iaitu wujud selepas tiada. Fakulu man lam yakun thumma kana fahuwa hadis, dan setiap sesuatu yang tidak wujud kemudian dia wujud, maka itu dinamakan sebagai hadis. Seperti diri kita ni, contoh kita tahun 90 kita tidak wujud, tahun 91 baru kita wujud, maka itulah keadaan al-hadis. Jadi ternafi daripada Allah SWT itu bersifat dengan al-hudus. Okey. Muka surat sebelah 82. Wa turul adam wa huwa didul baqa. Okey, turul adam ini adalah lawan bagi sifat baqa. Fal baqa wajib, ada sifat wajib bagi Allah. Wa turul adam mustahil ala Allah. Wal muradu bit turul adam al-inqidai ba'da al-wujud, iaitu hilang ataupun selesai selepas mana wujud. Maksud turul adam ini menimpa, turu itu adalah menimpa tiada, maksud menimpa ketiadaan. Maksud selepas wujud kemudian dia akan lawan kepada sifat baqa tersebut, baqa kekal. Maka al-turul adam ini, maka dia selepas ada maka dia tiada. Al-inqida'u ba'da al-wujud, iaitu ketiadaan selepas wujud, dinamakan sebagai al-turul adam, lawan bagi sifat baqa. Wal mumasalatu lil hawadis. Okey, yang ketiga, bercanggahan Allah SWT dengan perkara-perkara yang al-hawadis. Ya didul muqalafah al-wajibah lillahi ta'ala, iaitu lawan kepada muqalafah, bertentangan Allah SWT. Yang tadi bersamaan Allah SWT dengan baharu, maka lawannya adalah muqalafah wajibah lillahi ta'ala. Jadi kita tengok dalam footnote tersebut ataupun hamish, al-hawadis jamak hadisun. Hawas ini adalah perkataan jamak bagi perkataan hadis. Wa huwa alladhi wujida ba'da an kana ma'duman, iaitu sesuatu yang wujud selepas tiada. Wa huwa kullu ma siwallahi ta'ala li'annahu kana Allah wa la syai'un ma'ah. Dan dia, bila kita sebut al-hawadis ini, iaitu semua selain daripada Allah SWT. Li'annahu kana Allah wa la syai'un ma'a, kerana Allah SWT wujud yang mana tidak ada bersamanya sesuatu pun. Wa yusamma, dinamakan ma siwa Allah SWT bil alam bi fathil lam, iaitu dinamakan selain daripada Allah SWT itu adalah alam bi fathil lam. Jadi di sisi mutaakhirin, okey, di sisi mutaqaddimin, kalau definisi alam ataupun definisi asal, maka mereka mengatakan ma siwa Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa yang selain daripada Allah. Tetapi di sisi mutaqaddimin, mereka kata apa itu alam, iaitu ma yatarakabu minal jauhar wal araq, ataupun al jauhar wal araq. Ini mereka spesifikkan, iaitu di sini ada dua jenis definisi. Definisi pertama adalah definisi yang berdasarkan kepada bil rasmi. Definisi yang kedua adalah berdasarkan kepada bil had, mengenai zatiah ataupun hakikat sesuatu tersebut. Itu sahaja perbezaan di antara mutaqaddimin dan mutaakhirin, ulama Asy'ariyah. Jadi kalau kita perhalusi, perbezaan mereka tidaklah besar sangat, kecuali pada aspek memperbaiki. Maksudnya mutaqaddimin mereka melihat menggunakan definisi jauhar wal arad ini, ma yaqumu jauhar arad ini dia lebih tepat berbanding kita mendefinisikan dengan ma siwallah subhanahu wa taala. Ma siwallah itu alam tersebut, ya ma siwallah. Okey, itu selain daripada Allah. Ini definisi biasalah, maksudnya perbezaan daripada sudut bil rasmi wal juga bil had. Ini kena kalau kita faham tentang ilmu mantik dari sudut ta'rifat, maka kita akan mudah faham tentang bil rasmi wal bil had. Iaitu bil rasmi itu dengan melihat kepada awarid al-kharijiyah, manakala bil had melihat kepada awarid az-zatiyah.
Okey. Wa yusamma ma siwa. Okey, wa huwa qismani. Dia terbahagi kepada dua, ajram wal a'arad. A'arid okey, jirim dan juga arad. Fal jirmu ma yaqumu bi nafsihi, iaitu apa yang berdiri dengan dirinya, wala yahtaju ila zatil ukhra, yang mana tidak perlu kepada zat yang lain, yaqumu bihi kazawatil haiwanat, seperti zat-zat haiwan, wal hajar, batu, wasyajar, pokok, bi anna kulla min hazihi yaqumu bi nafsihi, kerana kesemuanya ini berdiri dengan diri sendiri. Maksudnya dia ada zat dia. Okey, wa min sifatil jirmi tahayyus. Apa itu sifat jirmi? Jirim dia mestilah tahayyus. Jadi sebab itu lawazim daripada jirim itu adalah tahayyus. Jadi sebab itu bila seseorang menjisimkan Allah SWT, maka secara automatik kita akan faham dia akan mengambil ruang ataupun tahayyus. Tahayyus ini dia mengambil ruang. Wa huwa akhdhu qadra zatah min al-faragh, iaitu dia mengambil kadar bagi zatnya daripada ruang. Fa kullu jirmin ya'khudhu makanan qadra zatihi. Setiap jirim itu mengambil tempat dengan kadar zatnya min al-faragh alladhi bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Seperti saya, laptop ni, telefon, semuanya mengambil ruang. Fal jirmu tawil ya'khudhu firaghan miqdaran zata fi tul. Kalau jirim yang panjang, maka dia mengambil kadar yang panjang lah bagi zat dia. Wal qasir, kalau pendek, mengambil ruang kosong yang pendek bagi zatnya. Wal aradu la, yang kedua, wal aradu pecahan kepada apa panggil hawadis tadi, arad ma la yaqumu bi nafsi bal yahtaju ila zati yaqumu bihi, iaitu arad yang tidak berdiri dengan dirinya, bahkan perlu kepada zat yang lain untuk dia berdiri, seperti mana hitam, warna hitam, putih, wasairul alwan, dan semua jenis alwan, wal harakat, dan juga gerakan, dan juga sukun dan sebagainya. Wal alam mahsur fi hadzal qismain. Jadi alam ini dia punya elemen dia hanya terhad kepada dua perkara tersebut. Walaupun berbeza daripada sudut warna, jenis dan sebagainya, tetapi akhirnya dia adalah kembali kepada jauhar dan arad, dan jauhar tersebut berakhir kepada jauharul fard. Jauhar fard iaitu molekul yang paling kecil sekali. Tak kisahlah walaupun sains kata ada molekul lain selain daripada zarah, atom, proton dan sebagainya, tetapi kalau kita sebut jauhar fard, dia adalah bentuk yang paling kecil sekali, ataupun molekul ataupun komponen yang paling kecil dalam sesuatu perkara. Okey, jadi kita tidak berkait dengan sains. Ini adalah taksimul akli. Jadi sebab itu kita kena bezakan di antara taksimul akli dengan taksimul tabi'i. Taksimul akli, akal memutuskan, mengatakan bahawasanya masdarnya adalah akal. Taksimul tabi'i, masdarnya adalah sains ataupun objek tersebut. Jadi kalau sains baru jumpa itu adalah molekul yang paling kecil, maka terpakai untuk dia. Kalau sebab nanti bila orang ada teknologi, orang boleh jumpa yang paling kecil lagi. Tetapi dalam akidah dalam ilmu kalam, kita mengatakan dia adalah jauhar fard, yang mana di situlah terhentinya segala jenis jawahir. Sebab dalam akidah dia mesti ada darurah ataupun dikatakan sebagai satu elemen yang paling asas, yang kalau tidak dia akan mala nihayah, yang mana tasasul fil madhi, yang tidak terhenti, ataupun dia akan jadi daud, maka kedua-duanya ini adalah batil, maka dia mesti berhenti kepada jauhar fard. Sebab itu kita kena faham bagaimana kefahaman jauhar fard ini duduk dalam akidah Islamiah ataupun dalam ilmu kalam. Jadi ini adalah merupakan titik ataupun titik serangan, sebab kita sendiri pun tidak mampu nak jawab. Ni istilah jauhar fard ni bukan ambil daripada gerik. Jadi kita rasa macam gelabah. Betul juga. Jadi ini adalah pengaruh gerik yang kuat. Jadi macam mana kita nak jawab? Kita katakan bahawasanya orang gerik itu juga manusia yang berakal, maka mereka mendapati setiap zat ataupun setiap perkara ataupun objek, dia mesti berakhir kepada jauhar fard, iaitu molekul yang paling asas sekali dalam sesuatu perkara. Jadi begitu juga. Kalau tidak, kalau orang yang berakal, dia tidak akan mengatakan ada lagi daripada kecil, ada lagi daripada kecil, ada lagi, sehinggalah kepada mala nihayah, yang bawa kepada tasassul fil madi,
sehingga tidak ada satu ketetapan di situ. Jadi sebab itu perlu berhenti kepada jauhar fard. Jadi benda ni kalau kita faham molek, maka kalau serangan sebahagian daripada firaq mengatakan kita mengambil fahaman ini daripada Greek, ya kita mengambil fahaman ini daripada Greek sebab orang Greek mereka mengkaji dahulu tentang perkara ini, dan kita pula mengkaji dan kita dapati benda yang sama juga yang perlu ada. Sebab bukan sebab kita ambil benda tu dengan sebab kita nak memasukkan unsur-unsur falsafah, tidak. Tapi ini adalah merupakan hakikat, haqaiq yang dicapai oleh akal manusia. Allah Ta'ala alam. Kalau ada siapa ada soalan lagi, kita boleh bincang tentang perkara tersebut. Okey. Wal Maula subhanahu, bawah sekali, yastahilu fi haqqi an yumathila syai'an min dhalika falaysa jirman wala aradan. Jadi Allah SWT ni mustahil pada haknya untuk bersamaan sesuatu pun daripada sama ada jirim ataupun arad. Okey. Seterusnya muka surat 83. Ustaz Syauqi pun ada. Alhamdulillah. Okey, bi an yakuna jirman au ta'khuzu zatuhu aliyah qadran minal faragh. Okey. Jadi mustahil ke atas Allah SWT ini, dia adalah jirim, iaitu mengambil zatnya sebahagian daripada ruang ataupun kadar ruang tertentu, au yakunu ardan, ataupun jadi arad, yaqumu bil jirmin, au yakunu fi jihati li jirmi. Okey, nanti kita akan perincikan lagi tentang jauhar dan juga arad. Okey, fa yastahilu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala an yakuna an ta'khudha zatahu qadran. Okey, ta'khudha zatahu qadran min al-faragh. Jadi mustahil bagi Allah SWT, okey, dia punya huraiannya iaitu mengambil ruang ataupun kadar ruang. Alif, fa yastahilu 'ala ta'ala an yakuna jirman. Maka mustahil ke atas Allah SWT ini terdiri daripada jirim dan juga an yakuna aradan yaqumu bi jirim, sebab kedua-duanya adalah sifat hawadis. Wa yastahil 'ala Allah Ta'ala an yakuna fil jihah. Ini penting. Okey, dan mustahil ke atas Allah SWT ini berada pada jihah lil jirmi, bagi jirim, bi an yakuna fawqal arsy, sama ada berada di atas arasy masalan, au tahtahu ataupun bawahnya, au yaminuhu ataupun kiri kanannya, ataupun syamalihi ataupun kirinya, amamahu au khalfahu, depan ataupun belakang. Lianna Allah Ta'ala law kana fi jihah, sekiranya Allah SWT itu dia berada pada jihah lil jirmi, lakana jirman, maka dia adalah jirim. Walau kana jirman lan tafat mukhalafata wa nafi mukhalafa anillahi muhal, maka akan ternafilah sifat mukhalafah yang kita pelajari dalam sifat al-wajibat. Wa nafi mukhalafa an Allah, dan penafian mukhalafah ini adalah satu perkara yang mustahil bagi Allah. Okey. Wa hadza min awjuhi mumatsalah mustahil bi'tibari dzat wa ma yantajihu biwasatil jirmiyah. Jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk mumatsalah mustahil, satu perkara yang persamaan yang mustahil bi'tibar, berdasarkan kepada zat, wa huwa ma yuntijuha biwasatil jirmiyah, iaitu apa yang dibuktikan ataupun dihasilkan dengan perantaraan jirim. Untuk kita menggunakan jirim itu untuk kita nak menafikan perkara tersebut mustahil bagi Allah SWT. Wa qala Hamish, qala Imam Baijuri, footnote dia, falaysa Allahu an yaminil arsy wala an shimalihi. Allah tu bukanlah berada pada kanan arasy, wala an shimalihi ataupun kiri, wala amamihi depan ataupun belakang, wa khalfihi wala fawqihi wala tahtihi, ataupun wala okey, fal yahzar kullu hazrin mimma ya'taqiduhu amatan min anna Allah Ta'ala fawqa alam. Dan berhati-hatilah, maksudnya kita peringatlah bahawasanya apa yang diiktikadkan oleh orang masyarakat awam, bahawasanya Allah berada di atas alam. Lakin sahih anal mu'taqid jihah la yukfar. Tetapi yang sahihnya, mereka yang beriktikad tentang jihah ini tidak dikafirkan. Qala Ibnu Abdul Salam, seperti mana dikatakan oleh ulama, sultanul ulama Izzuddin Abdul Salam. Okey, wa qayyadahu, dan dikuatkan pendapat ini oleh Imam Nawawi. Okey. Ya, mana dia soalan?
Okey. Okey. Okey, sebab apa okey. Okey. Okey, ada lagi sambungan dia. Lagi kita baca. Jadi sebab apa tidak contoh contoh macam hadis jariah ke apa ke yang berkenaan dengan menunjukkan ataupun ayat-ayat mutasyabihat, dan saya pun dah jelaskan bagaimana kita nak menafikan ayat-ayat mutasyabihat itu di dalam akidah dan tidak menjadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai ayat-ayat usul, ayat-ayat akidah yang mana tidak jelas dilalah dia. Okey, jadi kenapa tidak dikafirkan mereka yang mengatakan Allah Taala berada di atas langit? Sebab mereka tidak direct tidak direct mentajsimkan Allah SWT. Dia ada wasitah di situ. Dia termasuk lazim ghairil bayyin. Lazim ni ada dua, luzum bayyin dengan luzum ghairil bayyin. Ini panjang saya nak ceritakan, tapi secara ringkasnya apa yang mereka katakan ini ada wasitah yang menjadi perantaraan di antara mengatakan Allah itu jisim. Sebab apa? Sebab dia mengatakan Allah SWT berada di atas langit ataupun di atas arash. Okey, ini satu level kan. Tapi yang dikafirkan adalah sekiranya mereka mengatakan secara direct Allah itu berjisim. Allah al-jismun kal ajsam, maka itu baru kafir. Tetapi bila mereka kata Allah hanya berada di atas arash, itu hanya membawa kepada yang mengatakan dia itu berjisim adalah lazimul qaul, lazim daripada perkataan mengatakan Allah berada di atas langit tadi. Maka dia ada satu lagi, bila Allah Ta'ala berada di atas langit, maka dia mutahayiz, maka dia mengambil ruang. Bila mutahayiz, maka dia adalah kal ajsam, seperti mana jisim. Jadi di situ, di antara Allah berada di atas langit dengan Allah berjisim kal ajsam, di situ ada di tengah-tengahnya itu adalah tahayyus. Jadi tahayyus inilah dipanggil sebagai lazimul qaul. Dia tak kata direct Allah berjisim, tapi dia kata Allah berada di atas arash, yang mana membawa kepada lazim qaul daripada perkara tersebut kepada Allah itu berjisim. Jadi sebab itu tidak dikafirkan kepada mereka. Tidak dikafirkan. Jadi kalau ada di kalangan aswaja mengkafirkan, maka dia ada masalah. Dia tidak faham ataupun dia hanya menghukum berdasarkan kepada lazimul qaul. Jadi lazimul qaul ni kita ada cara untuk nak berinteraksi dengan perkara tersebut. Pertama, kita kena pastikan lazim qaul itu adalah lazim yang bayyin, yang jelas, yang hampir, yang dekat, dan bukannya ada wasitah perantara yang lebih jauh lagi. Yang kedua, kita kena pastikan, kita kena tanya orang yang menuturkan perkara tersebut. Okey, kamu beriman tak? Kamu akui tak sekiranya kamu mengatakan Allah itu berada di atas langit, maka dia telah mengambil ruang. Bila maka dia mengambil ruang, maka dia adalah berjisim. Jadi kalau dia kata ya, aku akui benda itu berjisim, baru kita boleh hukum dia. Tetapi dia kata tidak, aku tidak maksudkan demikian. Aku hanya maksudkan Allah berada di atas arash adalah berdasarkan kepada zahir ayat tersebut. Jadi kena cermat tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang lain yang bercanggah dengan pendapat kita, ataupun bercanggah dengan al-haqaiq. Tapi di situ kita kena tengok adakah qaul tadi kita menghukum di atas qaul ataupun lazimul qaul. Ini yang perlu kita pelajari. Okey. Cuma di Malaysia ni dia bila dua-dua pihak itu menggelabah, maksudnya bergaduh, bertelagak, maka masing-masing suka untuk mengkafirkan salah satu sama lain. Ulama-ulama besar dulu tidak mengkafirkan mereka yang mengatakan Allah itu berada di atas arash. Okey. Ni panjang lagi perbahasan dia, tak apa. Au lahu wajih, ataupun baginya itu ada jihah, muka surat 85. Okey. Wa yastahilu ala Allah Ta'ala an takuna lahu jihah fi nafsi, iaitu mustahil ke atas Allah SWT itu ada jihah bagi dirinya. Bi an yakuna lahu yamin, bagi dia itu ada kanan, ada kiri, au fauq, atas, au taht, bawah, au qadam belakang, udam, udamak,
khalf, iaitu qudam depan, khaf de belakang. Li'annahu law kana kadzalika lakana jirman. Kalau Allah ada demikian, maka dia adalah jirim. Hadza min al-awjuhi mumasalah mustahilah bi'atibari dzat wa huwa ma yuntiju biwasitul al-jirmiyah. Kerana di situ atas sekiranya Allah SWT jirim, maka dia adalah aujuh mumasalah. Dia akan ada wajah-wajah ataupun bentuk-bentuk persamaan. Ini adalah mustahil bi'atibari dzat wa ma yuntiju biwasitul jirmiyah, berdasarkan kepada jirim tersebut. Okey. Jadi contoh apa hujah lain yang selain golongan apa yang mengatakan Allah ada tempat ini? Antaranya dia kata bila kita berdoa kita menghadap ke langit. Okey, macam mana nak jawab hujah ni? Mengatakan bila kita berdoa kita menghadap ke langit. Kalau ayat-ayat tu banyaklah kan. Ar-Rahmanu ala arsyistawa, apa inna fis sama, apa semua itu semua menunjukkan kata Allah itu berada di atas langit, ayat-ayat. Tadi kalau difaham dalam konteks zahir. Okay, tapi dikata, kalau contoh dia kata kalau kita berdoa kita melihat ke langit, kita tadah doa tangan di langit. Maksud dia apa? Adakah Allah berada di atas langit? Bila dia kata hujah macam itu, kita nak jawab apa? Siapa boleh bagi jawapan? Okey. Jadi doa ini kiblat berdoa adalah langit. Itu kiblat doa. Sebab Allah SWT banyak cerita dalam ayat Quran, kami turunkan rezeki daripada langit dan sebagainya. Itu menunjukkan doa ini adalah kiblat dia adalah langit, manakala semayang semayang pula adalah kiblatnya adalah Kaabah. Itu tidak bermakna Allah SWT berada di atas Kaabah, berada dalam Kaabah. Sebab semayang kiblatnya adalah Kaabah, doa kiblatnya adalah langit. Katanya peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menunjukkan Allah di atas. Okey, bagaimana? Okey. Peristiwa Isra Mi'raj, bila di atas tidak bermakna bertempat. Tidak bermakna bertempat, kecuali bila Nabi SAW berjumpa dengan para nabi yang lain, maka itu berada di atas langit. Tapi Allah SWT tidak demikian, tidak bertempat. Okey. Ini lagi senang nak jawab lah kan. Okey, mulahazah. I'lam annal jirma akhas min zat. Ketahuilah bahawasan jirim itu lebih khusus daripada zat. Wa zat a'am, zat itu lebih umum. Fa kullu jirmin zat, setiap jirim itu adalah zat. Wa laysa kullu zatin jirman, dan bukan setiap zat itu adalah, dia ada hubungan umum wal khusus. Ba'du zat jirmin, sebahagian daripada zat itu adalah jirim, kazawatil hawadis, seperti zat-zat baharu makhluk. Wa ba'du zat laysa bi jirmin, dan sebahagian zat itu bukan jirim, seperti mana zat Allah SWT. Jadi zat ini lebih umum daripada ni tak ada apa, ni maklumat tambahan. Okey. Wa jirmu yashmalu jismul murakkab wal jauhar. Jirim terdiri daripada jisim yang tersusun, wal jauharul fard, jauhar fard yang kita sebut tadi. Okey, tengok habis jauhar fard muka surat 86 muka surat apa ni 86. Wal juz'u alladhi la yatajazza bihaisu la yaqbalu qismah aslan, iaitu juzuk yang tidak boleh dipecahkan lagi, yang mana tidak menerima pembahagian. Macam saya sebut tadi, iaitu juzuk yang paling kecil, elemen yang paling kecil. Mulahazah itlaqu zat ala Allah Ta'ala kama warada bin naqli fi sya'ril khabis wa lastu ubalihina aqtulu musliman ay ala jamika nawa fil musra'i wa zalika fi zati ilah wa in yasha yubarik. Okey, ausul. Okey, waqad sami'a nabi hadha sya' wa aqrab dalil ala qawl zalika fi zati ilah. Ketika mana Nabi SAW mendengar syair ini, maka dia mengakui tentang perkara tersebut. Wa dalilu fi zalika fi zati ilah, iaitu demikian itu pada zat Tuhan. Wa mulahazah haqiqatul ara' walladhi la yaqumu bi nafsi bal bil jirmi. Okey, ara' ni adalah tidak boleh berdiri dengan sendiri, bahkan dia berdiri dengan jirim ataupun duduk pada jauhar. Okey, muka surat 87. Au yataqayyadu bil makan. Kemudian ataupun dia ini dia punya apa panggil? Kalau kita tengok masalah lil hawadis itu, dan dia ada yang pertama alif, ba, jim, dal dan ha. Ha pula ya la au yataqayyadu bil makan. Jadi sifat ni dia menafikan perkara yang banyak kali disalah ertikan oleh manusia. Okey. Ini sebab apa manusia
dia lebih mudah untuk mengatakan Allah Ta'ala ni bertempat, terikat dengan masa, mengambil ruang. Sebab apa? Sebab dia berhukum dengan panca indera dia. Dia berhukum dengan panca indera dia, ataupun dia maklumat yang asasiah yang kita dapat dalam kehidupan kita seharian, seperti budak daripada kanak-kanak sehingga dewasa, adalah panca indera. Jadi bila panca indera, dia dah terbiasa mengatakan, oh, bila sesuatu itu wujud, mesti mengambil ruang. Bila sesuatu itu wujud, mesti ada tempat. Bila sesuatu wujud, mestilah ada jirim, ada jisim dan juga ada arat. Jadi dengan sebab kefahaman tersebut, kita sebagai manusia biasa, kita akan menghukum benda tersebut. Maksudnya hukuman ataupun keiktikad kita tadi adalah iktikad yang salah. Sebab kita berdasarkan kepada al-hawas, panca indera. Sebab kita dah terbiasa menghukum sesuatu benda berdasarkan kepada panca indera, hatta kepada zat Allah SWT. Jadi sebab itu kita tak heran kalau orang awam ataupun orang yang tidak belajar tentang akidah ini, mereka mudah-mudahan mengatakan Allah berada di atas langit, Allah bersifat dengan seperti sekian-sekian, ada anggota dan sebagainya. Tambahan pula yang boleh menyesatkan mereka lagi adalah terdapat nas-nas yang mereka pegang secara zahir ayat menunjukkan Allah Ta'ala itu berjihad, seperti Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Kemudian ada ayat yang menjelaskan Allah itu ada a'dha, yadullahu fawqa aydihim. Kemudian menunjukkan Allah itu ketawa, menangis, Allah itu turun ke langit. Jadi semua ayat-ayat itu menguatkan lagi dapatan panca indera mereka. Jadi bila kita kata kami pegang pada Al-Quran, ya, memang pegang pada Al-Quran, tetapi apakah dalil tersebut adalah dalil yang qat'i, qat'i subut, kemudian adakah dia itu adalah qat'i dilalah, petunjuk yang jelas ataupun diyakini. Itu cara kita. Benda ni sangat jelas kan. Kalau siapa tak faham boleh tanya lagi. Wa yastahilu Allah Ta'ala yataqayyadu bimakan. Surat 87. Saya target malam ni nak habiskan sifat mustahil ni, jadi panjang pula. Wa haqiqatul makan, hakikat makan buat istiqraru jirmi al-jirmi, iaitu istiqrar, tetap jirim ke atas jirim. Macam ni, macam bekas ini duduk atas jirim. Tangan juga jirim, ini juga jirim, maka begitu keadaannya, istiqrar. Okey, fal mustaqir alaihi wal makan, iaitu tempat yang digantungkan tadi, yang ditetapkan tadi, li'anna adalah tempat. Li'anna Allah law kana lahu makan la kana jiman, sekiranya Allah SWT itu berada pada tempat, maka dia adalah jirim. Walau kana jiman lan tafat muqalafah, sekiranya dia adalah jirim, maka ternafilah muqalafah. Jadi yang kita pelajari, perkara wajibat bagi Allah SWT itu adalah bercanggahan ataupun bersalahan Allah SWT dengan perkara yang baru. Tetapi kalau kita mengatakan Allah berada pada tempat, maka dia mengambil persamaan dengan makhluk. Wa nafyu mukhalafah anillahi ta'ala muhadan, menafikan mukhalafah, bersalahan Allah SWT dengan baharu ini adalah perkara yang mustahil. Lahis anna nafi makan yastalzimu nafil hudud an zatillahi ta'ala kama nassa alaihi ahli sunnah. Begitu juga bila kita menafikan tempat, maka dia melazimkan nafi hudud pada zat Allah SWT, itu had dan mahdud dalam keadaan yang tertentu. Hadza ma'nahu bi ahadith itlaqatul lughiyah. Okey, ini tak payahlah. Okey, hamis itu kita dah faham dah. Au zaman, yang tadi yang hak adalah ya taqayyadu mustahil, ya taqayyadu bimakan, dan juga ya taqayyadu zaman. Wa yastahil 'ala Allah Ta'ala zaman, wa yastahilu 'alaihi an yamurra 'alaihi zaman. Itu juga mustahil ke atas Allah, dia melalui ke atasnya itu zaman. Li'anna Allah law marra 'alaihi zaman lama salal hawadis bi atibari zat, maka apabila dia melalui zaman juga, maka dia sama seperti mana bahawa mayan tu juga wasitul jilmiyah. Ini juga dia hasilkan ataupun hujah ini diambil juga daripada melalui wasitah al-jilmiyah. Okey, jadi zaman bagi kita adalah makhluk. Hanya kita al-hawadis, makhluk saja yang terikat dengan zaman.
Jadi manusia menggunakan akal dia tak boleh nak bayang macam mana keadaan tanpa zaman, ataupun sesuatu perkara yang tidak terikat dengan zaman. Macam orang nak buat Infinity apa semua kan, ataupun Back to the Future lah, apalah, Time Machine dan sebagainya. Ya. Sebab kita ini terikat dengan zaman. Wa yastahilu an tattasifa 'aliyah bi sifatil al-hadisah. Okey. Masalah harakat seperti harakat, sukun wa ghairiha dan selainnya, li'anna hudus sifat yalzamu minhu hudusul mausuf, kerana hudus sifat ini melazimkan hudusnya mausuf. Wa hadza awjuh mumasalah mustahilah bi'tibari sifat wa huwa ma yantaju mubasyarah. Mulahazah farqu baina sifat al-arad. Apa itu perbezaan? Li'anna al-arad akhas wa sifatul a'am. Okey, sebab arad ni hanya kepada al-hawadis, manakala sifat itu merangkumi Allah SWT dan juga al-hawadis. Okey, kemudian au yattasifa bis-sighari, iaitu tidak bersifat dengan kecil, au al-kibar, besar. Fa naqulu, muka surat 89, fanaqulu kullu aradin sifatun wa laysa kullu sifatin aradan. Ba'du sifati aradun ka sifatil hawadis, ba'du sifati laysa bi'aradin ka sifatil. Ini yang kita jelaskan tadi ya. Kemudian wa yastahil an tasifat al-liya bi sighar atau kibar. Dan tidak bersifat dengan zat Allah SWT ini dengan kecil ataupun besar. Fasighar ibaratun an qillatul ajza. Sighar ni apa? Dia adalah seperti mana kurangnya, menunjukkan kata kurangnya bahagian-bahagian tertentu, komponen dia kecil. Wal kibaru ibaratun an kasrati, iaitu banyak dia punya komponen dia. Li anna sighar wal qawl min khawasil ajza wallahu ta'ala munazzahun an hadza. Iaitu kecil dan besar ini adalah ciri-ciri al-ajza, sedangkan Allah SWT itu suci daripada yang demikian. Wa huwa min awjuhi mumasalah mustahilah bi'atibari zat wa mimma yantijuha biwasitatil al-jalmiyah. Juga ini juga berdasarkan kepada penafian jirim bagi Allah SWT. Jadi banyak kita dapat ini sebagai usul ataupun usul min usulil aqidah yang kita perolehi daripada kita menafikan mustahil ke atas Allah SWT, mumasalah lil hawadis. Jadi banyak ni satu sifat ini, dia punya function dia Masya Allah banyak sekali. Kalau kita dalami betul-betul, dia boleh menyelamatkan kita daripada beriktikad dengan iktikad yang salah, ataupun mengelak daripada kita mengambil ayat-ayat yang zahir sebagai pegangan akidah, ataupun mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat dalam akidah. Jadi kalau kita boleh apply kan sifat ini kepada waktu kita berfikir, waktu kita menggunakan panca indera kita, waktu kita menghukum ke atas zat Allah SWT, maka dia akan banyak menepis segala bayangan-bayangan kita, seperti mana kaedah kullu ma khatara fi balika wallahu khairuz zalika. Setiap apa yang terlintas di benak pemikiran kamu, maka Allah SWT bukanlah yang demikian. Okey, itu fungsi sifat. Sebab tu satu sifat itu dia sangat bermakna. Dia dapat menyelamatkan kita daripada pegangan yang salah. Okey, ada soalan? Okey. Terusnya, amal kibaru bermakna uzmatu sya'ni wa wajibul fal hukmu lillahi aliyul kabir. Jadi al-kibaru ni maksud dia keadaannya yang tinggi ataupun yang agung. Itu kita mentakwilkan ayat, bukannya kita mensaizkan Allah. Mensaizkan Allah. Bila kita kata Allahu Akbar, bukan bermaksud akbar di situ adalah saiz, tetapi di situ adalah izmah, kemuliaan. Bahwa kibaru bermakna izamul qudrati wal sultan, maksud kata kekuasaannya yang agung dan juga kekuasaan lah. La bi ma'na kibar al-hajmi, bukan bermaksud saiz daripada sudut saiz dia punya kuanti dia. Kama yaqulu mujassimah, seperti mana yang didakwa oleh mujassimah. Okey, muka surat 90. Au yattasifu bil a'rad. Okey. Fil af'ali au bil aghrad, bil aghrad tujuan. Fil af'ali au ahkami.
Okay, wa yastahil 'ala Allah Ta'ala ay yaktasifa, dan juga mustahil bagi Allah SWT itu bersifat dengan aghrad, bertujuan di dalam perbuatan dan juga hukum-hukum dia. Wal aghrad jami'ul gharad wa huwa ba'isul lil mura'atil masalih, iaitu pencetus ataupun pemangkin motif bagi memelihara masalah kepentingan, wa daf'ul mafasid, dan menjauhkan keburukan. Bi anna zalika binisbah ila zati muhal, dan jika sekiranya perkara ini dinisbahkan kepada zat Allah SWT, dia adalah mustahil. Id la yahtaju ila jalbil manfaah, iaitu tidak perlu kepada melakukan menghasilkan manfaat, wala daf', dan menolak kemudaratan, li annahu wa qani'an kulli ma siwa, yang mana Allah SWT ini Allah fa'alul lima yurid, iaitu Allah ini kaya dan tidak perlu kepada selain daripada dirinya. Wal qara' wa amru ba'is, ini nak kata bahasanya perbuatan Allah SWT itu tidak bertujuan, tidak ada tujuan, tidak ada tujuan tertentu, barulah Allah Ta'ala buat benda tersebut. Sebab Allah ini munazzahun anil aghraq, di situ tujuan. Okey, baca hamish yang nombor 2, muka surat 90. Wa'lam anna af'alahu ta'ala wa ahkamahu wa in kanat munazzah 'anil gharad lakin la takhlu 'anil hikmah. Okey, sekiranya ketahuilah bahawasanya perbuatan dan juga hukuman Allah SWT ini suci daripada tujuan, lakin tetapi tidak sunyi daripada hikmah. Wa illam tasil ilaiha uqul, walaupun akal kita tidak dapat perkara tersebut, tak dapat mencapai, tak dapat menggapai, li'annahu la lam takun hikmah lakanan abasan, sebab sekiranya tidak ada hikmah di sebalik pensyariatan tersebut, maka itu adalah sesuatu yang sia-sia. Wa huwa muhal 'ala Allah SWT. Jadi kena bezakan di antara gharad dan juga hikmah. Sebab Allah buat sesuatu itu bukan dengan gharad yang tertentu. Bila ada gharad tertentu, maka ini adalah perkara yang mustahil bagi Allah SWT, sebab perbuatan Allah tidak ditentukan oleh gharad yang tertentu. Tetapi ciptaan Allah dan juga hukum hakam syarak Allah SWT itu adalah mempunyai hikmah, walaupun akal kita tak mencapai, tak dapat nak ketahui. Wal farqu baina gharad wal hikmah, nampak perbezaan di antara gharad dan juga hikmah. Anal gharad yakunu maqsudan min al-fi'li aw hukmi bihaisu yakunu ba'isan wa hamilan alaihi, wa hikmah la takunu kadzalika. Okey, iaitu gharad ini dia ada maksud daripada sebalik perbuatan tersebut. Maksud ni objektif, ataupun hukum bihaisu yakunu ba'isan, yang menjadi pencetus, wa hamilan alaihi, yang menjadi punca, wal hikmah la takun, sedangkan hikmah bukan demikian. Fal hikmah yatarattabu ala fi'li, hikmah ni adalah apa yang terhasil di selepas perbuatan tersebut ataupun hukuman tersebut, wala yakunu ba'isan, dia bukan sebagai pencetus. Ala kul alaihi karukubi wa zina fa innahuma hikmah. Okey, seperti karukub, seperti naik kenderaan, perhiasan, fa innahuma hikmah fi khalqil khayli, seperti ini adalah hikmah bagaimana ciptaan Allah SWT bagi kuda. Kuda kita boleh naik. Baghal, hamil. Baghal ni sejenis, dia antara kuda dan himar. Dia ada kawan dia. Dia kata baghal ni mahal daripada kuda dan juga himar, sebab dia punya bodor dia tu lagi tebal daripada himar dan kuda. Tak tahu dia tipu saya ke tak. Okey, zakara azza wa jalla qala wal qail wal bighal wal hamir la tarkabuhu wa zinatan. Okey, jadi kena faham perbezaan di antara hikmah dan juga gharad. Okey, tak apa, tu panjanglah. Okey, wa amma muka surat 91. Okey. Wa amma binisbati ila qalqi fala tajibu alaihi maslah lahum wala daf'al mudarrah id la yajibu alaihi salah wal aslah khilafan li mu'tazilah. Okey, jadi berdasarkan kepada tersebut, pada ciptaan Allah, maka tidak wajib ke atas Allah itu maslahah dan juga menolak kemudaratan. Id la yajibu alaihi, kerana tidak diwajibkan ke atasnya salah dan aslah. Salah ni buat baik ataupun kebaikan, dan aslah itu adalah memperbaiki benda yang buruk tersebut. Seperti mana Mu'tazilah. Sedangkan Mu'tazilah ini mereka mewajibkan kepada Allah SWT salah wal aslah. Allah mewajibkan ke atas Allah SWT dengan hikmah gharad dan juga
al-aghrad. Jadi Mu'tazilah mewajibkan. Jadi kita beriman bahawasanya tidak ada sesuatu yang diwajibkan ke atas Allah, sebab bila kita wajibkan sesuatu ke atas Allah, maka membawa kepada mustahil kepada Allah SWT. Sebab bila Tuhan, dia tidak ada ikrah ke atasnya, tidak ada perkara yang wajib bagi Allah SWT. Okay, wala yalzimu min nafil gharad abasun wa safah li anna safih wal jahil bi awaqil umur. Dia tidak melazimkan bila kita nafikan gharad itu adalah abas dan juga safah, sia-sia dan juga bodoh. Kerana as-safih ini adalah jahil berkenaan dengan hakikat ataupun the consequences of the things. Maksudnya perakhiran sesuatu tersebut. Waqad nafallahu safah biqauli afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Jika kamu menyangka bahwasanya kami mencipta kamu ini dengan sia-sia. Wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi ini dan di antara kedua-duanya itu adalah sebagai main-mainan ataupun sia-sia lah. Fal gharad min awjuh mumasalah mustahilah bi'tibari afal. Jadi gharad ini daripada salah satu bentuk daripada mumasalah mustahilah bi'tibari afal wa afawama yang jujur al-mubasyarah, yang kita peroleh secara dilalah al-mubasyarah, secara langsung daripada dalil ataupun sifat adamul mumasalah ataupun mumasalah lil hawadis, sifat mustahil tersebut. Okey, wal mulahazah muradu bil af'al al ijadu wal i'damu wal i'zazu wal izlalu wal ihya'u wal imatatu wal ighna'u wal iftiqar. Okey, wal murad bil af'al, yang dimaksudkan dengan perbuatan adalah ijad, mengadakan, i'dam, meniadakan, i'zaz, memuliakan, izlal, menghina, wal ihya, menghidupkan, wal imatah, mematikan, wal ighna, mengkayakan, wal ifqar, memiskinkan. Wal murad bil ahkamil hakam syariah wahya, itu yang berkaitan dengan hukum syarak, iaitu wajib, sunat, harus, haram, makruh dan lain. Falaisa fi'lu li gharad, bahkan pada perbuatan Allah itu ada tujuan, wala hukmuhu lil gharad, dan bukan kita menghukum dengan gharad. Bal zalika fadlun minhu, bahkan ini adalah kelebihan dan juga keistimewaan dan juga keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian yang kelima, wa kaza yastahilu alaihi ta'ala an la yakunu qa'iman bin nafsi, dan mustahil ke atas Allah SWT berdiri dia dengan dirinya sendiri. Ini antara lawan kepada sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Okey, ada soalan setakat ni? Tak larat lah. Okey, ada soalan. Kita sambung. Okey, Ustaz, jika ada yang kata istiwa dengan makna duduk atau menetap di atas aras, itu tidak melazimkan had dan jisim bagi Allah, kerana kelaziman had dan jisim bagi sesuatu penempatan itu adalah lazim makhluk, bukan lazim Tuhan. Apakah kritikan atau komen? Okey, jika ada kata istiwa dengan makna, okey, duduk macam dia kata duduk lentik kan. Jadi duduk, okey, duduk dia adalah lazim, lawazim dia ataupun yalzimu minal qu'ud ataupun minal duduk tadi adalah tahayyus. Bila tahayyus barulah bawa kepada tajsim al-jismiyah. Jadi dia juga adalah lazimul qaul. Dia bukannya lazim yang yang tidak ada wasitah. Dia ada wasitah nak ke jismiyah. Jadi kita tidak mengkafirkan mereka, tetapi kita kata perkataan kamu ini boleh membawa makna lazim al-tahayyus. Kemudian tahayyus bawa pada jismiyah. Jadi kita kena teranglah. Kalau dia kata tak, aku tak masukkan jisim, dia yang betul-betul sarahah. Sebab tu sebahagian ulama mengatakan Ibnu Taimiyah ghairul musarrih, dia tidak sarahah dalam menjisimkan, mentajsimkan Allah SWT. Okey. Dia yang dikafirkan adalah yang sarahah. Jadi kita tak tahu, kita tidak ada. Kalau salafiyah ini kita bolehlah tanya dia, oh betul ke yang kamu kata, kamu faham tak bila kamu kata duduk bersila ni membawa kepada tahayyus, tahayyus ini bawa kepada begitu juga bawa kepada jisim. Okey, begitu juga kalau mereka yang mengatakan Allah SWT ni ada tangan. Okey, jadi ada tangan itu berdasarkan kepada zahir ayat.
Jadi tangan nak ke jismiyah tu dia ada wasitah di situ. Dia ada lawazim juga bagi tangan tersebut. Contoh kita Allah Taala bertangan, kita kata ada tangan, maksudnya isbat ajza bagi Allah SWT. Bila isbat ajza, maka itu adalah minal bawa kepada tahayyus, bawa kepada al-jismiyah. Bukan dia menjisimkan Allah secara direct, seperti kata Allah itu berjisim. Itu baru secara saraha. Okey, wallahu taala alam. Kerana kelaziman had dan jisim lazim makhluk bukan lazim Tuhan. Apakah kerana kelaziman had, melazimkan had dan jisim bagi Allah. Saya jawab bagi soalan ni dengan makna duduk atau tak, tidak melazimkan had. Kerana kelaziman had dan jisim bagi suatu pendapatan itu adalah lazim makhluk bukan lazim Tuhan. Apakah kritikan atau komen? Okey, sebab itu kita ada dua aliran dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Aliran yang pertama adalah kita tafwidkan, iaitu kita menyerahkan makna kepada Allah SWT. Dan yang mana yang disebut oleh Imam Balik, al-istiwa'u ma'lum wa kaifiyatuhu bid'ah, wa kaifiyatuhu majhul wal imanu bihi wajib. Jadi istiwa itu adalah perkara yang maklum, sebab dalam banyak hujah yang menafikan istiwa daripada sudut maknawi. Contohnya istiwa ni adalah lafaz yang mushtarak, digunakan bermaksud istaula dan sebagainya. Okey, kemudian tarik yang pertama adalah kita tafwid, iaitu makna kita tak tahu, wa kaifiyatu majhul, yang mana kaifnya kita tidak tahu, wal imanu bihi wajib. Yang kedua adalah tarik takwil. Itu kita dapati ayat-ayat ini tidak ataupun bercanggah dengan kawaid akliyah yang boleh membawa kepada persamaan kepada makhluk. Maka kita mentakwilkan ayat tersebut dengan maksud ai istaula, iaitu menguasai. Dengan makna duduk atau menetap di atas arah itu tidak melazim had dan jisim, kerana kelaziman had dan jisim bagi suatu pendapatan itu adalah lazim makhluk bukan lazim. Okey. Jadi sebab itu kita mengambil kedua-dua kedua-dua pendekatan tersebut, tafwid dan juga takwil. Tapi bagi mereka yang mengisbatkan tempat bagi Allah SWT ini, maka dia juga membawa kepada lawazim makhluk itu kepada Allah SWT. Jadi sebab apa kita itu antara hujah mereka lah kan. Maksudnya dikatakan lazim tersebut adalah had dan jisim bagi sesuatu. Okey. Okey, bagus soalan ni. Nanti saya pastikan balik. Saya screenshot. Okey. Ada lagi soalan? Tangan menyegerakan faham beranggota. Tangan menyegerakan faham beranggota. Apa maksud tu? Muhammad Huda. Jadi tangan itu membawa. Okey. Tangan, kalau kita yadun, kalau kita translate kepada tangan, menyegerakan faham bahawa beranggota. Siapa kata? Tak, maksudnya tangan, kalau kita translate kepada yadun, kalau kita translate kepada tangan, kita akan segera faham bahawa itu beranggota. Ya. Yalah, sebab kita akan mudah faham. Ya, mafhum yad itu begitu. Ya. Okey. Ustaz, apakah Mu'tazilah memahami bahasa hukum akal sama dengan kita asy'ariyah? Okey. Mu'tazilah dan falsafah pada dasarnya mereka ini termasuk daripada golongan akliyin. Maksudnya orang yang berpegang kepada ataupun menjadikan akal sebagai sumber ataupun sandaran. Dan juga mereka bersepakat mengatakan akal ini ada ahkam dia. Jadi masalah sekarang, mereka sepakat tentang usul tersebut, tetapi dari sudut pelaksanaan, mereka bercanggah dengan usul yang disepakati oleh sama-sama kita. Mu'tazilah, falasifah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka ni sepakat tentang ahkamul akliyah, qawaid akliyah.
Tetapi dari sudut pelaksanaan tentang isbat sifat, tentang menyifatkan Allah muharrikul awal, kemudian tentang dalil kewujudan Allah SWT, benda-benda yang mereka bawa itu bercanggah dengan usul yang dibina. Usul yang disepakati tadi. Sebab tu kita tolak. Kalau mereka sama, maka mereka akan sama dengan apa yang kita pegang. Jadi sebab itu aliran Mu'tazilah dan falsafah ini ditolak bukan dengan sebab nama dia Mu'tazilah, bukan sebab nama dia falsafah, tetapi dengan sebab dia yang menyanggahi kaedah usuliyah, qawaid akliyah yang disepakati tadi. Sebab itu kita tolak. Dan kita tolak pula bukan dengan kita tolak secara emosi. Kita tolak, okey, pandangan ini membawa kepada bercanggah dengan qawaid akliyah, qanun huwiyah. Pandangan ini bercanggah dengan qawaid kaedah tasalsul. Ini bawa kepada daur, ini bawa kepada muhal, ini bawa kepada mustahilat. Maka kita jelaskan di situ. Okay. Dalam Quran kata ada tapi laisa kamitslihi syai', tak sama dengan. Nampak tak? Dalam Quran kata yadun tapi laisa kamitslihi syai'. Okey, sebab itu dalam Quran dia mengisbatkan yad, tetapi pada yang sama dia menafikan laisa kamitslihi, tidak sama dengan tangan makhluk. Kata, ini hujah mereka lah. Dia Allah ada tangan, tetapi tangan tersebut tidak sama seperti mana tangan makhluk. Itu termasuk di dalam mentajsimkan Allah SWT daripada lazim mengatakan kau tersebut. Tapi sebab itu kita sebenarnya kalau mengikut ahlul hadis, mereka berpegang kepada zahir ayat Al-Quran. Jadi sebab itu kita tidak menghukum benda tersebut. Okey. Boleh tambah sikit, Ustaz? Boleh. Dalam Quran dia sebut yadun, yad. Tapi bila konteks di sini dia transfer yad tu kepada tangan. Kalau dia pakai yad, it's okay. Okey. Jadi, satu lagi cara yad tersebut, kita faham ayat-ayat Al-Quran bukannya semua muhkamat dan bukan semuanya mutasyabihat. Okey, jadi bagi kita klasifikasikan ayat mereka, bagi mereka semua ayat Al-Quran adalah muhkamat, jelas dilalah dia. Tetapi bagi kita ayat Al-Quran itu Allah sendiri sebut hunnaka ummul kitab wa ukhra mutasyabihat, dan di situ ada ayat yang muhkamat dan ada ayat yang mutasyabihat. Jadi kita ayat-ayat ini adalah ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat ini tidak boleh dijadikan sebagai usul akidah, tetapi mereka mengambil ayat-ayat ini dijadikan sebagai usul akidah. Jadi itu yang membawa kepada percanggahan. Jadi kalau orang tak setuju dengan mereka, mereka menentang ataupun menyanggah kita dengan sebab kita tak setuju mengatakan isbat yad kepada Allah SWT. Sebab bagi kita ayat itu adalah ayat yang mutasyabihat. Okay, itu maksud dia. Ustaz, ada lagi soalan ni. Ini siapa? Okey, golongan falsafah termasuk golongan falsafah masyaiyah, daripada Ibn Sina, kemudian Ibn Rushd, Al-Kindi lagi awal tu, Al-Kindi Mu'tazilah. Okey, Neoplatonisme ni betul lah. Dua-dua aliran itu ada. Okey. Tapi yang banyak bincang tentang ketuhanan, banyak bincang tentang metafizik adalah golongan masyaiyah, iaitu Aristotelis, Neoplatonisme. Okey. Ada lagi soalan? Okey. Banyak sikit. Nanti kita bincang lagi tentang hal ini. Jadi yang saya nak tegaskan di sini, apabila mereka menjadikan ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang tidak jelas makna dia, sebagai usul akidah atau sebahagian daripada perkara-perkara akidah, itu yang membawa masalah. Tapi sekiranya ayat tersebut kita letak tepi, bukan maksudnya tak enak kita kata ini bukan ayat akidah. Ini Allah nak cerita tentang kekuasaan dia. Dan dia mengandungi maksud yang pelbagai, sebab perkataan ayat, perkataan istiwa itu adalah lafaz yang mustarak. Ada majaz di situ, ada apa panggil, dilalah yang pelbagai, ada ma'ani, kemungkinan ihtimalat. Bukannya seperti ayat qul huwallahu ahad. Itu adalah ayat yang muhkamat, ayat yang jelas, yang kita sepakat tentang perkara tersebut. Jadi untuk nak elak daripada konflik di antara dua aliran yang bercanggah ini, kita elak daripada mengambil ayat-ayat mutasyabihat sebagai rujukan kita di dalam akidah. Itu yang sepatutnya diinsafi oleh pihak sana dan juga
pihak kita ni tak salah sangat lah maksudnya. Tapi kita jelaskan di situ bahawa semua ayat Quran dalam Quran itu bukannya semua ayat akidah. Hanya ayat-ayat yang memang jelas maksud dia. Sebab akidah ni sesuatu yang kita boleh ilzamkan, kita boleh paksakan, yang mana dia adalah kebenaran. Dan kebenaran ini dia bersifat memaksa orang untuk menerima dia. Sebab kebenaran tidak boleh ditolak tentang kewujudan Allah. Kan? Itu perkara yang tidak boleh ditolak. Kewujudan pencipta. Sedangkan ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat, yadullah, Rahmanu ala arsyistawa, ini bukannya ayat-ayat yang menjelaskan tentang zat Allah SWT secara dilalah yang soreh, yang mana kita boleh faham secara direct pada maknanya tersebut. Ini kita kena insaf dalam bab ini. Jadi perlu kepada kecerdikan pihak sana, dan juga perlu kepada kesabaran kita untuk menerangkan perkara ini dengan lebih baik kepada mereka, supaya keadaan lebih tidak kacau bilau. Sebab benda ini kita bergaduh sehingga hari kiamat tak selesai. Tapi kalau kita jelaskan, ini ayat yang tidak boleh diambil sebagai akidah, ini kita kena faham benda tersebut. Okey, itu saja tentang malam ini. Ini jadi panjang. Jadi insyaAllah pembahasan yang menarik apapun. Jadi kalau ada apa-apa hujah ataupun pendapat siapa ni, kita boleh kumpulkan dan kita boleh bincang dalam kelas yang akan datang. Jadi setakat itu untuk malam ni. Wallahu ta'ala alam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.